Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua kepada semua hadirin dan hadirat yang menonton bersama rancangan kita secara langsung pada malam ini, iaitu di bawah segmen 20 minit bersama adab Islam yang dibawakan oleh Media Sunnah Malaysia secara langsung kepada semua umat Islam, khususnya yang memahami bahasa Melayu kita ini, sahabat-sahabat daripada seluruh Malaysia, sahabat-sahabat daripada Indonesia dan juga daripada beberapa tempat-tempat yang lain. Baik. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal, pada malam ini saya diamanahkan oleh pihak penganjur program pada malam ini untuk menceritakan tentang adab-adab bersahabat di dalam Islam. Adab-adab bersahabat di dalam Islam. Hakikatnya memang benar kita ini sebagai seorang Muslim dituntut untuk memiliki sahabat dan dituntut untuk mempunyai sahabat yang baik serta berakhlak dengan sahabat tersebut dengan akhlak yang baik. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan, bahawasanya pemilihan sahabat ini adalah suatu perkara yang amat penting kerana ia akan mempengaruhi aspek kehidupan seharian kita. Ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu ala din, berada di atas agama, ataupun kita letak dalam kurungan cara hidup, khalilihi, sahabat dia. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah seseorang itu memperhalusi, meneliti dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat. Kerana sahabat yang baik akan membawa kita kepada hidup yang baik. Sahabat yang tidak baik akan membawa kita kepada kehidupan yang tidak baik. Oleh kerana itu, antara adab pertama dalam bersahabat, kita dituntut memilih sahabat yang baik. Ini jugalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan. Setelah kita memilih sahabat-sahabat yang baik untuk kita bersama bermajlis dengan dia, untuk kita meluahkan pendapat kita, mengadukan permasalahan, meminta nasihat. Setelah kita memilih sahabat-sahabat ini untuk bersama dengan kita dalam kehidupan, antara adab kedua yang Allah sarankan adalah kita bersabar dengan sahabat-sahabat yang baik tersebut. Dalam erti kata mudah, kita kalau pada hari ini, kalaulah sebahagian kita bila dilihat, dia selalu bersama duduk bermajlis dengan geng-geng yang saleh-saleh semuanya. Geng kaki masjid, geng kaki surau, geng kaki Baitul Rahmah, geng kaki Yayasan Taklim, geng kaki Baitul Salam. Dia rajin bermajlis bersama dengan orang-orang yang dikenali suka kepada ilmu, suka kepada kebaikan, suka kepada amalan saleh, suka kepada ibadat. Lalu dia takut kalau orang kenal dia ini geng dengan geng-geng baik, orang akan kutuk dia. Ataupun orang akan macam perli dia. Oh, awak ni geng-geng ahli syurga. Awak ni geng-geng baik, tak sesuai nak kami bermajlis dengan awak. Lalu dia apabila dia malu, dia pun mulalah beransur-ansur. Dia nak tinggalkan tempat-tempat baik tersebut. Dia nak tinggalkan individu-individu yang baik tersebut. Maka kita kata ini menyanggahi apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahf. Yang mana Allah menyatakan, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغداة والعشي يريدون وجهه تريد زينة الحياة الدنيا, yang mana membawa maksud wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah diri kamu bersama dengan mereka yang sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka itu pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kemudian Allah katakan, janganlah kamu wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah katakan, jangan kamu taat kepada mereka yang mengikut hawa nafsu ataupun yang telah kami lalaikan dia daripada mengingati kami. Jadi, dan dia mengikut hawa nafsu dia dalam keadaan itu adalah perkara yang melampaui batas ataupun melebihi apa yang dituntut oleh syarak. Jadi oleh kerana itu, selain daripada kita pilih sahabat yang baik, maka berterusanlah kita bersama dengan mereka. Sabarlah kita bersama dengan mereka. Janganlah kita ini akan rasa malu untuk dipanggil sebagai geng surau, geng masjid, geng kaki ilmu. Jangan kita rasa malu dan jangan itu menjadi faktor untuk kita mengikut mereka-mereka yang telah Allah lalaikan mereka, yang mengikut hawa nafsu mereka pagi dan petang untuk kelebihan kepentingan duniawi semata, tetapi kita tidak. Kita dahulukan akhirat tapi kita tak lupakan bahagian kita daripada dunia. Sebab itu sahabat-sahabat yang baik akan memastikan kita menyeimbangi antara dua manfaat ini. Faedah dari sudut dunia dan faedah dari sudut akhirat. Baik. Jadi hadirin dan hadirat sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Selain daripada itu, apabila kita mempunyai sahabat, tak dinafi ada adab-adab Islami dalam persahabatan yang berlaku. Iaitu, sahabat yang baik ini kebiasaannya adalah sahabat yang sering memberi nasihat kepada kita. Iaitu kita saling menasihati antara sahabat. Khususnya sahabat yang kita lihat ada kesilapan atau ada kegelinciran dalam beberapa perkara atau beberapa perlakuan. Yang ini disebut di dalam hadis Nabi SAW secara umum, al-muslimu akhul muslim, ataupun al-mu'minu mir'atu akhih idza ra'a fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu adalah ibarat cermin bagi saudara dia. Apabila dia melihat keaiban pada pribadi orang tersebut, maka dia akan aslahahu, dia akan perbetulkan, dia akan perbaiki. Jadi, kita spesifikkan, walaupun Nabi sifatkan itu mukmin, tapi kita spesifikkan kawan kita ni ibarat cerminan kita. Sahabat-sahabat sidang penonton, apa yang kita buat bila kita tengok cermin? Apa manfaat? Pertama, kalau kita melihat kepada cermin, cermin ni akan ceritakan ataupun cermin akan menonjolkan keseluruhan apa yang ada pada diri kita. Cermin akan menonjolkan keseluruhan yang terdapat pada diri kita. Sebagai contoh, apabila kita duduk di hadapan cermin, yang kita nampak rupa paras kita, bentuk tubuh kita, fizikal badan kita, yang kita nampak adalah semuanya yang nyata, yang zahir. Maknanya cermin tidak menipu. Cermin tidak menipu. Kalaulah kata tubuh kita badan besar, maka bila kita tengok cermin pun, cermin akan tunjuk begitulah badan kita. Maknanya cermin tidak akan tunjuk yang kita ini kurus pula. Kalaulah rupa paras kita ini ada jerawat yang banyak, ada jeragat yang banyak, rambut kusut masai, ada kekotoran pada wajah dan badan, maka cermin bila kita tengok dia, tak adalah tiba-tiba wajah kita jadi putih, rambut kita jadi tersusun, kita punya badan menjadi kemas. Tak, cermin akan menunjukkan hakikat sebenar kita. Keadaan realiti kita macam mana. Jadi macam tu jugalah seorang sahabat. Seorang sahabat bukan seorang pengampu. Kalau yang ini tidak kena, dia akan tegur. Sahabat bukanlah seorang yang orang kata menafikan ataupun tidak mahu menegur. Dia kalau dia tengok yang tidak baik, maka dia akan perbetulkan. Jadi macam tu juga keadaan apabila kita melihat ke arah cermin. Bila kita lihat cermin, kita nampak kotoran pada gigi ataupun pada wajah ataupun pada rambut, apa yang kita buat? Adakah kita biarkan sahaja kalau di celahan gigi
ada saki-baki makanan, adakah kita akan diam sahaja? Kita tidak akan diam. Sebaliknya kita akan ambil berus gigi dan kita akan bersihkan wajah dengan pencuci muka, kita akan betulkan rambut dengan minyak rambut dan seumpamanya. Jadi nampak, bila kita tengok ada kekurangan, kecacatan, keaiban, kita betulkan. Jadi itulah peranan seorang sahabat. Sahabat dia adalah mukmin yang paling dekat dengan dia selepas keluarga. Jadi oleh kerana itu, adab bersahabat, pastikan kita sentiasa menegur ataupun memperbetulkan kesilapan sahabat-sahabat kita dalam keadaan cermin tidak mendiamkan keaiban ataupun cermin tidak mendiamkan keaiban, betul. Jadi jangan kita diamkan keaiban. Maknanya dari sudut kalau ada kekurangan, jangan salah faham kenyataan saya. Sebar keaiban satu isu yang lain. Tapi kita nampak keaiban dia, kita tegur. Yang ni betul. Bukan teguran publik, itu termasuk dalam sebaran keaiban. Tetapi ini teguran secara individu. Teguran secara personal. Baik. Yang terakhir sebelum saya tutup, kerana masa kita telah terbatas, saya nak jadikan ni sebagai poin yang keempat. Selepas kita memilih sahabat-sahabat yang baik untuk kita kelilingi, kita gaul dan kita berkawan. Yang kedua, kita bersabar bersama dengan mereka kerana sahabat yang baik akan membentukkan bi'ah suasana peribadi yang baik. Yang ketiga, kita apabila selalu bersama dengan sahabat, hendaklah kita saling menjadi cerminan kepada sahabat kita yang lain. Dan yang keempat, sahabat-sahabat yang baik ini akan memberi manfaat bukan semata di dunia seseorang, tetapi sahabat yang baik berkekalan manfaat daripada mereka itu sehinggalah pada hari akhirat. Kerana itulah ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana baginda menyatakan pada hari kiamat kelak, golongan ahli syurga akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabbana ikhwanuna alladhina yusalluna ma'ana wa yasumun. Wahai Tuhan kami, di manakah ikhwan, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, yusalluna ma'ana, dahulu mereka salat bersama kami di dunia, wa yasumun, dan mereka berpuasa bersama dengan kami. Di mana mereka? Bayangkan, akhirat ini hanya ada dua pilihan. Kalau kita tak dilihat berada dalam syurga, tidak ada tempat yang ketiga dah melainkan kita berada di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi mereka tanya Allah, di mana saudara-saudara kami yang mana dahulu di dunia mereka bersama dengan kami, salat, puasa dan amal-amal saleh yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, carilah kamu di neraka, dan jika kamu jumpa mereka, ini saya riwayat secara makna, jika kamu jumpa mereka, bawalah menuju ke syurga, iaitu ambillah mereka itu membawa menuju ke syurga. Ini yang dianggap atau disebut sebagai syafaat daripada orang-orang saleh. Syafaat daripada orang-orang saleh yang masuk ke dalam syurga. Sahabat-sahabat yang baik. Sebab itu kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yang wafat pada tahun 597 Hijrah, apabila dia mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan kepada keseluruhan anak-anak murid dia, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, illam tajiduni fil jannah fas'alu anni. Sekiranya kamu tidak menjumpai aku di dalam syurga, fas'alu anni. Faqulu, ucapkanlah kamu, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna abdaka fulan kana yuzakkiruna bik. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya hamba kamu si fulan, merujuk kepada Ibnul Jauzi, kana yuzakkiruna bik, dahulu semasa beliau di dunia, beliau sentiasa mengingatkan kami tentang kamu. Mengingatkan kami tentang kamu. Sentiasa beri peringatan. Kemudian Ibnu Jauzi pun menangis dan mengalirlah kedua air matanya, mengenangkan bagaimana keadaan di akhirat kelak. Jadi oleh kerana itu, sahabat yang baik bukanlah sahabat yang setiap kali kita nak isap okok, dia akan hulurkan ataupun dia akan nyalakan lighter, ataupun lighter, orang panggil istilah dia api, jadi pencucur api. Jadi bukan sahabat yang baik, bukan itu sifat dia. Tapi sahabat yang baik ataupun sahabat yang memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak
adalah syafaat yang sahabat yang mana dahulu semasa di dunia dia berkawan dengan kita dari sudut dia salat bersama kita, dia puasa bersama kita, dia menunaikan ibadat bersama kita, dia baca Quran bersama dengan kita, dan segala kebajikan dia lakukan bersama dengan kita. Jadi inilah manfaat dan kesan daripada sahabat-sahabat yang baik, yang mana kita amat berharap bahawasanya persahabatan bukan semata kekal di dunia, tetapi ia turut berkekalan sehinggalah kepada hari akhirat dan khususnya lagi ke dalam syurga Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya menjadi tetamu undangan perbahasan kuliah 20 minit kita pada malam ini. Saya minta maaf jika masa saya telah terlebih dan sekiranya ada kesalahan dan kesilapan fakta yang saya sampaikan, maka saya alu-alukan teguran dan nasihat. Jazakumullahu khairan atas kesudian dan kelapangan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.